Ya, start video. Nampak dua kan? Nampak dua orang. Nampak dua lah. Sikit. Okay. Boleh start ni? Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar ke? Okay. Jadi Alhamdulillah kita dapat bersama-sama dengan BK unit ISIS hari ini untuk tajuk yang seterusnya bagi khusus Executive Leadership and Management Development Program. Untuk pengetahuan semua, bersama saya hari ini ialah tim ISIS. Saya perkenalkan diri saya dulu. Saya Ahmad Kamal, Ketua Unit ISIS. Dan di sebelah kanan saya adalah Cik Fikri, Tuan Haji Fikri. Dan juga di sebelah kiri, Cik Syariful Anwar. Okay. Sebentar lalu tentang ISIS, sebenarnya unit ISIS ni kiranya unit yang bertanggungjawab untuk menyelaras dan mengawal selia rekod-rekod berkaitan kompetensi dan peningkatan kerjaya PPPT. Walaupun ISIS ni khusus dibangunkan untuk PPPT, tapi ISIS secara menyeluruhnya digunakan oleh pentadbiran dan pengurusan atasan untuk merekod dan mengawal maklumat-maklumat dan juga penjawatan untuk semua skim, bukan saja PPPT itu DH, juga skim-skim lain. Terutamanya berkaitan dengan keluar masuk staf, anjuran keperluan perkhidmatan dan pembangunan kompetensi mereka. Dan sebagaimana kita sedia maklum, setiap tahun biasanya setiap suku tahunan semua institusi akan melaporkan kedudukan ataupun statistik staf masing-masing yang telah pergi berkhusus. Okay. Baik. Jadi apakah peranan pengarah-pengarah dalam sistem ISIS? Okay, ada beberapa peran penting pengarah dalam sistem ISIS. Dan hari ini kita akan perkenalkanlah apakah peranan-peranan pada pengarah, tapi rasanya kebanyakan pengarah semua majoriti dah tahu kan peranan mereka. Jadi kita nak cubalah kalau boleh singkatkan sesi ni dalam setengah jam saja kalau boleh. Kalau boleh setengah jam je. Selalunya daripada yang lepas-lepas lah, pengalaman kita yang lepas-lepas, walaupun dah ada sesi penerangan dan sebagainya, kerap kali juga kita akan dapat panggilan ataupun pertanyaan daripada pengarah. Jadi jangan bimbang, di hujung kita punya slide nanti kita akan ada nombor telefon lah untuk dihubungi. Dan biasanya kita layan permintaan pengarah kecuali perkara-perkara yang memerlukan keperluan kelulusan ataupun keizinan daripada pihak atasan. Okay. Boleh ke kami tahu pengarah yang ada ni daripada mana ya? Pengarah dah boleh masuk depot tak? Ya, boleh cakap. Oh, dia boleh masuk. Tapi dia boleh update. Tapi boleh chat. Dia update daripada Boleh update dekat chat lah yang mana dah masuk. Tanda kat cek dekat timur. Okay. Timur sama Pantai Timur sampai Sarawak. Ya. Ada keluar masuk. Okay, kabel phone, betul. Only Android. Okay, penonton Cik Sarah ni. Okay, kalau tengok sini ada 15 orang lah yang dah masuk dekat depot ni. Kita tengok ada 15 orang. Okay, tak apa. Kita teruskan. Okay, sentuh.
Boleh nampak tak kita punya Nearport ni, kita ada slide kat Nearport tu, boleh nampak yang seterusnya. Okey. Peranan dan tanggungjawab pengarah. Secara sepintas lalu, kita boleh katakan ada lebih kurang 5 peranan utama pengarah dalam sistem bisnis, iaitu memastikan maklumat penjawatan institusi dikemaskini setiap akhir bulan, mengesahkan dokumen kriteria kecemerlangan dan permohonan kenaikan pangkat, mempertimbang sokongan dan mengesah permohonan pertukaran, memastikan maklumat perkhidmatan staf akademik dan staf sokongan dikemaskini, memastikan maklumat latihan dan peningkatan kompetensi staf akademik dan sokongan direkodkan. Okey, itu 5 perkara penting dalam peranan pengarah untuk kegunaan ISIS. Okey, kita tengok yang pertama sekali, peranan pengarah di sudut penjawatan. Okey, sudut penjawatan itu kita boleh tengok menu. Kalau pengarah kita boleh share screen. Tengok. Okey. Saya harap pengarah boleh nampaklah menu yang kita share ni. Iaitu pertama sekali kita tengok menu perjawatan. Okay, dalam menu perjawatan kita ada retain perjawatan. Kita ada menu perjawatan, retain perjawatan dan pengesahan retain perjawatan. Kemudian kita ada statistik. Okay, kita ada statistik. Okey. Nah, itu statistik ya. Tapi peranan pengarah yang banyak yang ini kita cuba dalam statistik, pengarah cuma tengoklah apakah statistik yang ada lah yang kita bekalkan. Okey, cuba kita balik pada utama perjawatan. Okay. Menu perjawatan. Kalau menu perjawatan ni, bila pengarah masuk pada menu perjawatan, pengarah boleh nampak, boleh pilih konten masing-masing. Katakan kita boleh mantik, kita boleh tengok senarai staff, grade berapa satu, bidangnya, jawatannya dan sebagainya. Okay. Yang ini cuma paparan sajalah. Okay, menu retain perjawatan pula. Okay, menu retain perjawatan. Kita tengok menu retain perjawatan. Nah, di sinilah peranan pengarah untuk pertama paling penting sekali mengesahkan mengesahkan retain perjawatan ni. Pengesahan Sebelum kita tengok retain perjawatan, sebelum kita sah retain perjawatan, ke bawah tu ada pengesahan retain. Jadi sebelum kita nak sahkan retain, kita boleh kalau kita masuk nak sah, kita pilih pada tahunnya, pilih bulan dulu. Bulan tak pilih. Okey, sini pilih bulan. Okey, kemudian kita akan tengoklah. Yang penting sekali, indikator rekod telah dikemaskini, ada satu tanda pangkat X tu maksudnya PT dah selesai. PT dah selesai mengemaskini dan dah sedia untuk disahkan. Kalau ada pangkah 2X tu dekat tepi, dekat mana kita tengok dekat belah kanan, dekat belah kanan maknanya PT belum selesai mengemaskini. Okay. Dan tanda slash tu maknanya report telah berjaya disahkan. Okay. Itu untuk pengesahan retain. Okay. Okay, dalam menu pengesahan retain ni, dalam menu penjawatan ni, menu utama, retain penjawatan dalam menu retain atas. Retain penjawatan ni, katakan kita di politeknik mana tu, tak kisahlah mana-mana institusi, ambil college committee kau. Okay, katalah college committee grade. Okay.
kita akan dapat beberapa submenu submenu. Okey, yang ini semua pengarah tak perlu buat apa-apa. Hanya PT institusi akan melaksanakan arahan-arahan pengarah. Okey, berkaitan. Tapi pengarah boleh tengok, misalnya kita ambil liten bidang bersyarak, boleh tengok berapakah kota dan juga jawatan yang telah diisi. Okey, macam mana kita nak tentukan bidang-bidang ni ataupun kota ni? Kota ni sepatutnya diperbincangkan dalam mesyuarat bersama dengan KJ-KJ ataupun staf-staf akademik lah, pengurusan akademik. Okay. Dan dalam menu ni, dalam menu bidang ni ada satu menu yang lain kita tak masukkan dalam slide, iaitu kalau kita tutup dulu. Kalau kita pergi pada bidang ni, return bidang ni, lepas kita back balik ke menu return. Okey, kita pergi balik semula. Kita masuk balik return bidang bersyarak, ada satu sub menu yang kita hidden kan. Kita pergi kepada bidang, klik pada bidang, mana-mana bidang. Lepas tu ada number dekat bidang tu, kata misalnya otomotif ada 4. Okay, kita klik 4 tu, kita ada satu sub menu. Sub menu ni memang kita tak masukkan dalam slide. Di mana sub menu ni pengarah boleh gunakan untuk membuat sama ada cadang kekal atau cadang gerak. Okay. Kata kalau kita klik cadang gerak, kemudian kita boleh buat catatan. Okay, menu ni boleh pengarah-pengarah gunakan sekiranya dalam banyak senario lah. Ulang lah. Pengarah nak gunakan, misalnya kita gunakan ni untuk melaksanakan pemutihan ataupun cadangan pertukaran ataupun kita panggil pindah butiran. Contohnya katalah bidang tu dah tepu ataupun dah terlebih staf, kita nak cadang siapa untuk digerakkan. Mungkin pegawai yang kita nak cadangkan tu dia dah terlalu lama di institusi. Dan memang dia boleh dikeluarkan. Yang ini maknanya pengarah boleh isi, dan apa yang akan berlaku ialah pegawai kita di BKBK yang menguruskan perpindahan boleh menyemak nama-nama yang dicadangkan untuk digerakkan keluar oleh pengarah. Jadi menu ni bagi kita agak rahsia lah. Dan harap pengarah-pengarah dapat gunakan lah sekiranya perlu. Ada persoalan? Kita tengok dekat. Ada soalan? So kalau nak back balik, unshare kan? Unshare. Mati tengah beri. Stop sharing. Stop sharing. Okay, ada soalan ke? Ada merah ada tab. Sorry, tak ada. Okey. Baik. Kalau ada soalan, pengarah boleh kemukakan di Q&A. Okey, kalau tak ada, kita teruskan pada menu seterusnya. Demonstrasi kita buat seminar lalu. Okey. Maksudnya tak apa-apa. Kosong. Macam ni. Next. Sebenarnya memang kosong. Ini juga. Dia mungkin letak. Oh. Okey, sub menu seterusnya adalah menu kenaikan pangkat. Okey, menu naik pangkat. Dalam menu naik pangkat ni, pengarah urusan yang kritikal untuk pengarah ni tak semestinya pengarah lah. Masa mana-mana yang dilantik ialah
mengesah ataupun yang diminta untuk mengesahkan dokumen dan menjadi pengadil. Okey. Untuk mengesah dokumen ni kita boleh pergi pada menu mengesah dokumen, okey. Lepas tu klik pada pengesah dokumen. Okey dah. Sekiranya ada pengguna ataupun calon-calon yang mohon naik pangkat, kita akan nampaklah senarai pemohon yang minta kita sahkan dokumen. Okey. Dalam kes ni tak adalah untuk Cik Noah. So akan ada di sini kita boleh sahkan dokumen mereka. Sekarang ni proses yang tengah berjalan naik pangkat ni semua boleh kata tengah heavy lah sekarang ni. Kita orang pun tengah melayan pengguna-pengguna kadang sampai malam juga lah melayan. So 3 hari minggu lepas pun cuti diganggu juga. Sekarang ni pun dah 2-3 orang call. Biasalah kita bila proses naik pangkat. Tambahan pula kalau kita tengok sekarang ni yang layak untuk naik pangkat tu dah ramai lah. Untuk grade 48 sahaja boleh daripada 44 pergi ke 48. Untuk sesi ni yang kita buka ni lebih kurang hampir 3,000 orang yang boleh memohon. Dan sehingga pagi tadi yang dah selesai untuk upload lebih kurang 1,200 lebih. Daripada 41 ke 44 yang dah mohon lebih kurang hampir-hampir 600 orang. So kali ini adalah exercise yang paling mencabar lah bagi fikir-fikir nak menguruskan daripada permohonan barangkali sehinggalah selesai proses validasinya nanti pada tahun hadapan. Okey. Seterusnya ialah menu adalah pengadil. Teruskan pengadil. Dalam menu pengadil ni calon-calon naik pangkat akan melantik ataupun mencadangkan pengadil yang mereka rasa bersesuaian. Dan pengadil ni tidak semestinya pengarah. Kan siapa-siapa yang grade-nya satu grade lebih tinggi daripada calon boleh calon cadangkan sebagai pengadil. Katakan biasalah kita pun dah sedia maklum juga kalau calon tu grade 44 nak pergi 48, dia boleh lantik siapa-siapa sebagai pengadil. Yang pastinya pengadil tu mestilah telah selesai memangku, maknanya telah hakiki grade satu tinggi lebih tinggi daripada calon. Okey, yang ni kita dah rasanya masing-masing dah melalui lah proses tu. Kan? Okey, menu seterusnya menu pertukaran. Yang ni yang hangat lah. Naik pangkat ni pengarah kebanyakannya sah-sahkannya. Tapi menu yang menjadi isu hangat ialah menu pertukaran. Menu pertukaran. Sebab apa kita katakan menu pertukaran ni hangat? Sebab yang kritikal yang di sini ialah bila pengarah tidak menyokong, tidak melaksanakan sokongan kepada pemohon pertukaran tu, kita boleh katakan secara automatiknya rekod ataupun pemohon tu tidak diproses. Secara kita boleh kata macam itulah. Maknanya bila pengarah tidak menyokong tu, selalunya ataupun lazimnya jurusetia di BKPK tidak akan memproses permohonan tersebut. Kalau kita klik sokongan pengarah, pengarah akan nampaklah senarai nama-nama yang perlukan pengesahan dan senarai yang telah disahkan. Dalam kes kita, pengarah boleh cuba tengok masing-masing. Sekarang ni dah tutup. Kita buka balik. Sementara ni kita buka balik, pengarah boleh tengoklah senarai yang perlukan pengesahan dan senarai yang telah disahkan boleh nampaklah di menu masing-masing. Kalau kita boleh cuba seorang pengarah, boleh nak bagilah, lepas ni boleh tukarlah password mereka masing-masing. Ada tak pengarah yang nak bagi kita akses? Kalau boleh elok bagi. Jadi ini
Contoh kita ambil lah satu pengarah. Yang kekal gerak itu hanya di menu pengarah sahaja kah? Adakah sulit? Wah, Okey. apa dia? Budak Fazam. Kejap kita ambil satu contoh. Cepat. Dah dulu. Setengah jam nak habis dah. Slide dah nak habis. Pertukaran. Tutup. Okey, ni kalau kita tengok contoh bagi KK Kuala Langat. KK Kuala Langat. So kita nampaklah ada berapa orang yang telah disahkan. Dalam kes ni Kuala Langat yang mohon hanya 3 orang sahaja. Okay, hanya mohon 3 orang saja. Saya berasa janggal lah bila sampai setakat ni, bila buat apa secara online ni sebab tak ada interaction. Sebenarnya tak ada interaction. Rasa macam cakap dengan dinding. Jadi tak seronok kan. Tapi itulah norma baru kan. Ada kita pun bila apa? Bila pengarah tadi sokong masuk link mana? Lagi masuk lagi. Bila pengarah tak sokong ni kita memang risau sikit lah. Maknanya bila pengarah tak sokong ataupun tiada tindakan pengarah, pemohon tu nampak sebenarnya. Pemohon tu akan nampak. Kita beri sokongan pengarah. Pemohon akan nampak sama ada pengarah sokong ataupun tidak. Kerap kali apa yang berlaku ialah ada kes-kes bila tarikh tutup sokongan tu dah tamat, pengarah belum buat apa-apa. Maknanya belum ada tindakan apa-apa pengarah lah. Tapi kita dah tutup. Jadi bila kita dah tutup tu, Masukkan nama pegawai sebab bila kita dah tutup, jadi pengarah tak boleh sahkan. Kami pula, unit ISIS, tak boleh nak buka semula pengesahan tu tanpa keizinan pengarah bahagian. Ataupun dengan kata lain, urustia jawatan kuasa pertukaran. Kalau jawatan kuasa urustia kata boleh buka, bagi keizinan, barulah kita akan buka semula. Itu senario dia lah. Okay. Senario pengarah. Okay, kita tengok pada soalan. Ada soalan, kita layan soalan dulu. Ada soalan. Cadang gerak kekal hanya di menu pengarah sahaja. Kan adakah sulit? tak sulit. Kadang dia tengok tapi calon Jalur tak boleh. Cadang gerak kekal ni memang sulit. Sulit, hanya pengarah saja yang tahu dan PT. Biasanya apa yang dia buat pada sesi yang lepas, kita start menu ni 2018. 2018. Apa yang kita buat ialah pengarah buat, dia akan bincang dengan KJ, bincang dengan pengurusan tertinggi lah, pengurusan tertinggi. Lepas tu dia akan kemas kini menu tadi. Okay, menu yang cadang gerak tadi. Kemudian menu tu akan yang nampak cuma PT dan pengarah sahaja. Ataupun ada masa juga pengarah-pengarah minta TP, sama ada TPA ataupun TPSA bagi poli dan TP di KK untuk boleh nampak juga. So kita buka lah atas kebenaran pengarah. Biasanya kes-kes pengarah bercuti lama ataupun kes pengarah tu kosong lama. Macam sebelum ni kan lama pengarah kosong. Jadi kita buka lah pada TP. So TP ataupun
tu pengarah boleh tengok. Dan di sudut kita untuk cadang gerak tu kita boleh tengok juga di peringkat urus stil. Adakah Okey. pemohon akan nampak pengarah sokong? Pemohon, soalan kedua, adakah pemohon akan nampak pengarah sokong atau tidak untuk urusan pertukaran? Ya, pemohon akan nampak. Kalau pengarah sokong, dia akan nampak label tu hijau. Kalau pengarah tak sokong, pemohon akan nampak warna merah. Okay. Cuma bezanya pengarah pemohon untuk pertukaran, dia tak nampaklah catatan pengarah. Dia tak nampak catatan pengarah. Maksudnya hanya So, sokong, ha. hanya tahu sokong atau tak sokong saja. So, catatan kenapa sokong atau kenapa tidak sokong, pemohon ataupun calon dia takkan Dia tak nampak. nampak. OMG tu kenapa tu? Nampak OMG Yalah tuan-tuan, itulah. Bila kita jadi pengarah ni, itulah tanggungjawab yang kita terpaksa pikul kan. Memang kita fahami lah. Memang itulah senario yang pengarah. Kalau dia tak sokong, kenapa? Okay. Ada soalan lain? Jadi kita teruskan. Rasa dah nak ujung dah kita ni. Minum. Tukaran. Okay. Okay, seterusnya kita pergi pada 5 perkara wajib diberi perhatian. Tak nak habis tadi. Tak banyak maklumat penjawatan perlu dikemas kini setiap akhir bulan. Apa-apa pun, banyak urusan pengarah ni yang laksanakan sebenarnya adalah PT ataupun kita panggil pembantu tadbir. Pembantu tadbir ISIS ataupun kita tak panggil admin, kita tak panggil pentadbir sistem, kita panggil pembantu tadbir ISIS. Sebab di institusi, pembantu tadbir ni lah yang akan melaksanakan kebanyakan kerja-kerja pengarah dalam ISIS. Okay? Dan pengarah akan melaksanakan pengesahan ataupun sokongan akhir saja. Itu saja. Dan setiap akhir bulan, PT ISIS akan mengemas kini detail-detail penjawatan sebelum 5 hari bulan berikutnya pengarah perlu mengesahkan. Pengarah perlu mengesahkan. Kita pun kadang-kadang dapat juga info daripada PT di mana pengarah tak sempat nak buat pengesahan tu. Maka pengarah akan minta PT juga buat pengesahan. Itu biasalah. Biasa yang kita jumpa. Okay, kita jumpa PT. Tapi saya juga berharaplah pada pengarah-pengarah dapat bukannya serahkan bulat-bulat lah kepada PT. Tapi sekali-sekala ataupun kerap-keraplah juga tengok return-return yang dikemas kini oleh PT. Sebab return tu memang sangat-sangat digunakan untuk kita di BKPK membuat antaranya penempatan staf-staf baru. Staf-staf baru. Ataupun bila kita nak gerakkan keluar staf daripada PPPT, daripada satu-satu institusi tu, kita akan banyak bergantung pada return. Okay, ada Q&A. So yang pertama ni KK besuk tak cukup, mana lebih efektif? Nak update di ISIS atau direct bertulis ke BKPK? Okey, KK besuk tidak mencukupi persyarat, mana lebih efektif? Update di ISIS atau direct bertulis ke BKPK? Soalannya apa? Tadi yang cara gerak cara kekal. Tak, isu ni adalah tidak cukup persyarat. Cara return. Okey, apa pun return tu perlu dikemas kini. Tapi bila nak maklumkan bahawa pengarah tu tak cukup, tidak menjadi persyarat tidak cukup, tidak menjadi satu kesalahan untuk pengarah menulis
surat kepada BKBK bagi tahu bidang ni tak cukup, bidang ni tak cukup. Tak ada masalah. Boleh maklumkan. Biasanya pengarah akan membandinglah aduan ataupun apa yang diajukan oleh pengarah BKBK, akan bawa lah perkara ni untuk diperbincangkan di peringkat unit. Betul ke tak cukup, macam mana nak selesaikan. Kemudian ada satu lagi soalan tu, apakah penggunaan BRP dalam ISIS dikuatkuasakan? Untuk ISIS, menu BRP telah siap untuk digunakan. Tapi sejauh manakah BRP ni rujukan bidang ke ataupun buku rekod pensyarah? PRB, pensyarah rujukan bidang. Kalau pensyarah rujukan bidang, PRB, pensyarah rujukan bidang. Kalau BRP, Buku rekod perkhidmatan. okey, buku rekod perkhidmatan. Baik. Untuk BRP ni, kita memaklumkan kepada semua PT-PT yang wajib diisi adalah sejarah berkhidmat. Sejarah berkhidmat. Tunjuk lah. Boleh tunjuk kan? Jadi kita tengok, kita share screen sekejap. Pergi dekat utama, perkhidmatan. Menu tu masih tidak ada. Ni Oh, tak boleh. Dia log out. Jangan kita log out, kita tunjukkan. Terus pergi dekat kena pergi dekat email boleh. bila masuk. Masuk email. Okey, dalam menu perkhidmatan ni, dalam buku rekod perkhidmatan ni ada edit sejarah berkhidmat. Ini sejarah perkhidmatan. Okey, kalau kita tengok menu sejarah berkhidmat ni, dia tak sama dengan bawah tu. Buku rekod perkhidmatan. Buku perkhidmatan. Okey. Buku perkhidmatan ni ialah maklumat-maklumat yang sepatutnya sama sebagaimana yang ada dalam buku rekod perkhidmatan yang bertulis tu. Okey, yang bertulis tu. Okey, jadi kita telah bersuarat dengan PT-PT. Apa yang berlaku ialah ada bila PT-PT ni berpindah, PT-PT ataupun DH lah berpindah, rekod buku perkhidmatan ni tidak dikemas kini dalam ISIS. Buku rekod perkhidmatan. Tapi buku rekod perkhidmatan ni lengkap dalam bukunya yang bertulis tu. Okey, buku bertulis tu lengkap. Tapi dekat ISIS tak lengkap. Ada politeknik ataupun college community, dia kemas sini. Tapi ada institusi yang tak kemas sini. Okey. Jadi kita telah buat keputusan untuk supaya semua PT wajib mengemas kini sejarah berkhidmat. Okey, sejarah berkhidmat. Yang ini wajib untuk mereka kemas kini. Tetapi dalam ISIS, buku rekod perkhidmatan kita tak wajibkan. Kita tak wajibkan PT ISIS isi buku rekod perkhidmatan, tapi kita menggalakkan. Terutama bila kes-kes pensyarah tu, rekodnya ataupun PPPT tu, rekodnya untuk perkhidmatan dah lama sangat tak diisi. Contohnya, pensyarah misalnya dia pergi sambung belajar, katakanlah dia sebelumnya di PUO, Politeknik Nkoma. Kemudian tidak direkodkan BRP. Kemudian pergi sambung belajar 3 tahun cuti. Patah balik, masuk pula institusi lain. Jadi bila dia masuk institusi lain, selepas dia berada lama di institusi asalnya, tidak dikemaskini BRP, kalau kiranya PT tu nak kemaskini sebagaimana buku rekod perkhidmatan, dia akan kesianlah, kita kesian pada PT tu kerana dia nak kena tarik semula satu persatu bahagian tu. Jadi kita cadangkan, kita buat keputusan yang sejarah perkhidmatan ni wajib. Buku rekod perkhidmatan tu optional. Dia tak isi pun tak apalah. Tapi sejarah perkhidmatan ni kita nak. Sebab apa? Sebab kita nak tengok penempatan dia dan kita nak tahu apakah yang berlaku sepanjang perkhidmatan dia. Sebagai contoh, kalau
katakan PPPT tu ataupun DH tu, so dia menjalankan tugas sebagai pegawai multimedia. Pegawai multimedia. Adakah pegawai multimedia dia tu wajib diisi dalam buku rekod mata bertulis? Tak wajib. Tapi dalam sejarah perkhidmatan ni kena masuk. Dia kena masuk. Sebab kita nak tengok pengalaman-pengalaman dia. Contohnya, katakanlah dia dilantik sebagai menjalankan tugas ketua program. Ketua program. Jadi adakah ketua program dia tu wajib dalam buku perkhidmatan? Sebab dia tidak melibatkan apa-apa allowance dan sebagainya. Tapi kita perlukan rekod dia di sejarah perkhidmatan. Supaya kita boleh tengoklah pengalaman-pengalaman dia. Dalam kes-kes tu, sebab tu kita wajibkan sejarah perkhidmatan ni. Sebab sejarah perkhidmatan ni memang kita guna untuk bukan kami realistis, untuk unit penjawatan buat penempatan sama ada mengisi jawatan pengarah ataupun jawatan-jawatan yang lain yang memang ada dalam warrant lah. Contohnya ketua jawatan dan sebagainya, ketua sebagainya lah. Kita tengok soalan balik semua kalau ada soalan ni. Lagi soalan lain? Cara ni soalan lagi. Tak nampak. Kena klik chat bawah dulu. Ni. Tu. Sebelah tu bawah. Cadangan. Apa yang jadi macam ni? Oh, di bawah hantar ni. Tak, di bawah entah. Okey. Tu ada 4. Saya cek balik. So yang ni cadangan bahagian referee, bahagian kedua perlu dimasukkan dengan pegawai juga. Sebab takut tukar penilaian dengan pegawai yang lain. Bahagian referee, pengadil nak sahkan ni. Okey. Ada cadangan supaya bahagian referee, pengadil, bahagian kedua perlu dimasukkan nama pegawai. Takut tukar penilaian. Okey, kita dah bincang perkara ni lama dulu kan. Kalau kita masukkan pengadil nama, ada isu juga bila kita nak tally kan, sebab itu konsep, sebab tu kita minta dia cuma masukkan dia punya IC sahaja. Ada sebabnya lah kita tak masukkan nama pengadil. Bila calon tu nak lantik pengadil, dia kena jumpa pengadil dan dapatkan nombor IC, masukkan nombor IC yang betul. Kita ada isu lah bila kita buka pada nama dulu. Kita nak ambil nama dulu. Kita kekalkan dengan nombor KP sahaja. Sebab nombor KP tu mesti sama dengan nombor KP yang kita simpan dalam database. Dimasukkan YC, kita semak dulu ada tempat. Itu dimasukkan. Kenapa dia masuk IC yang salah, tak boleh detect. Sebab Bayrat ni sepatut buat dia nak pokok benda penting kan. Dia kena Tanggungjawab dia untuk Tapi kali itu untuk menambahkan kadang-kadang kita boleh buat kan. bahaya juga. Bila kita buka tu dia tahu nombor IC siapa ni. Tak kalau dibeli sekali. Kita tak nak. Okey. Ada sebab lah, sebab keselamatan dan sebagainya. Kita tak nak. So should be tak boleh. Lebih tak boleh. Tapi kita nak nombor IC. Okey. Bila boleh isi yang cadang gerak kekal tu sama dengan sokongan pindah? Cadang gerak tu boleh isi bila-bila masa sepanjang tahun. Dia tak tutup. Okey. Cadang gerak dibuka sepanjang tahun, tak tutup. Soalan Q&A tu. So yang chat saya Okey. bagi menjaga kebajikan bencana. Ini kita buat. Okey.
Bagi menjaga pengarah, kadang-kadang terpaksa menyokong dengan syarat pengganti serentak diletakkan di dalam perusahaan pengarah. Malam sekali perkara itu tidak jadi syarat dipindahkan tanpa pengganti. Hal ini membuat pengarah disalahkan kerana mustahil dipindahkan. Tapi dalam masa sama harus tidak cukup syarat bagi dalam untuk melaksanakan seri untuk sokong sampai semua. Yang pengarah pula akan tahu sama hari itu tetap. Okey, kita faham soalan ni. Sama ada pengarah tu dapat pengganti dalam perpindahan ataupun tidak, sebenarnya bukan unit ISIS yang boleh jawab soalan ni. Sebab kita cuma sediakan platform saja. Jadi urus dia ataupun jawatankuasa pertukaran, dia akan nampak komen-komen pengarah tu semua. Jadi keputusan dapat pengganti atau tak dapat pengganti adalah keputusan jawatankuasa, bukan keputusan ISIS. ISIS hanya memberikan ruang untuk pengarah menyatakan catatan, sokongan atau tak nak sokong, kemudian dengan pengganti. Tapi keputusan akhir itu tetap adalah jawatankuasa pertukaran. Polisi akan bawa, tapi jawatankuasa pertukaran yang menentukan. Kerap kali kita jumpa juga, boleh tengoklah dalam permohonan tu, kita akan nampak pengarah-pengarah yang firm. Kalau dia rasa tak ada pengganti akan datang, dia akan tidak sokong ni. Bila dia tak sokong, pengarah tak sokong, pengarah firm dengan tak sokong, pegawai itu tak dipindahkan. Jadi itulah senario yang kita lalui lah. Jadi di ISIS ni, tuan-tuan, kita menyediakan platform. Dan cadangan-cadangan yang diberikan, kita akan buat penilaian lah bersama dengan pihak pengurusan untuk kita perbaikilah dari masa ke semasa. Ada perjalanan di sini. Mungkin dia update mana. Update. Pastinya. Jadi saja, tapi betul, tapi takkan tak baca. Dalam yang dia ambil dalam tu dia kata. Okey. Memang baca, jangan bukan tak baca. Pengarah bahagian di universiti dia baca. Cuma keputusan tu, keputusan akhir tetap jawatankuasa yang putuskan. Ada pengganti, tak ada pengganti tu keputusan jawatankuasa. Bukan keputusan kita lah. Okey, di dalam BRP ada pensyarah DH yang tidak diletakkan tarikh aku janji. Semua dah tengok. Okey, ada soalan lagi tu? Okey, satu. Tak ada, satu. Tak ada. Ini total check. Dalam Okey. Tak ada. Yang terakhir untuk perkara-perkara yang kita nak bincang, yang sebut tadi adalah PLPS ya. Kita minta lah supaya pengarah-pengarah pastikan PLPL ataupun PLPS, pegawai latihan pendidikan lanjutan, ataupun apa, pegawai latihan dan pembelajaran sepanjang hayat tu mengemas kini maklumat latihan dan peningkatan kompetensi semua staf. Maksudnya semua latihan-latihan tadi yang staf di institusi dah hadiri dapat dikemas kini dalam ISIS. Okay. Dalam kes kita ni, pengarah-pengarah boleh minta lah supaya PLPL semak selalulah. Selalunya kalau kita tengok daripada segi rekod latihan, kita akan ada statistik lah. Kita akan ada statistik setiap apa, boleh semak lah setiap 3 bulan ke dan sebagainya. Statistik ni pegawai latihan boleh tengok dan boleh kemukakan lah pada pengarah. Di peringkat jabatan, kita akan melaporkan kepada kementerian status latihan yang telah dilaksanakan dan mengikut ketetapan kementerian lah. Kalau macam tahun ni
4 hari kan setahun minimum dah pergi latihan atau tidak. Dan kita akan beri laporan tu kepada kementerian setiap 3 bulan sekali. Macam hujung tahun ni biasanya bulan 11 tu kementerian akan minta laporan berapa ramai yang dah pergi. Ini pertukaran pegawai berjaya masuk BZC boleh ke dibuat ini untuk melihat data pribadi pegawai berjaya masuk. Wah. Aku boleh tengok. Ada orang yang masuk ni mesti boleh dibuat pribadi. Yang tambah juga. Okay, cadangan ni bagus. Kita sebenarnya pernah terima cadangan ni. Cadangan daripada pengarah sebelum ni adalah boleh ke sebelum daripada keputusan jawatan kuasa, pengarah nak tengok dulu senarai pemohon yang nak masuk ke institusi mereka. Nak tengok profil sebelum. Sebelum masuk lagi. Nak tengok. Jadi kita dah ajukan pada Urustia. Urustia tidak bersetuju. Sebab besar kemungkinan kalau pengarah dah tahu siapa yang akan masuk, ada satu proses pula pengarah. Dia tak nak orang yang nak dipindahkan ke tempat itu masuk ke tempat dia. Jadi dalam hal ni kita pulang kepada Urustia dan jawatankuasa lah yang menentukan. Jadi bila nak masuk tu, pengarah-pengarah nak tengok profil. Apa yang akan berlaku bila pengarah tengok profil? Nak decline. Tak nak pegawai tersebut datang ke institusi. Jadi sepatutnya tugasan pengarah ialah apabila mendapat tahu bahawa mendapat keputusan ada pegawai yang akan masuk, pengarah akan terimalah pegawai tersebut sebab itu adalah keputusan jawatan kuasa. Yang biasanya jawatan kuasa ni akan dipengerusikan oleh ketua perkhidmatan. Sekiranya ketua perkhidmatan tidak dapat mengerusikan jawatan kuasa, dia akan melantik siapa-siapa untuk sebagai pengerusi jawatan kuasa. Itulah pelaksanaan kita sebagai sebuah institusi berorganisasi. Begitulah. Ada soalan lagi ke? Slide kami yang terakhir tu ialah nombor telefon lah. Nombor telefon. Kita ada sediakan nombor telefon, email dan nombor handphone saya letak satu je lah. Boleh hubungi saya lah atau apa-apa untuk minta bantuan dan sebagainya. Kami di unit ISIS ni bila kita dapat soalan memang kita akan straightforward lah tuan-tuan. Tuan-tuan mengarah tu kita akan straightforward bahawa unit ISIS ni tidak boleh membuat keputusan. Unit ISIS adalah unit yang menyokong kepada urusan-urusan pentadbiran, khususnya bahagian kompetensi dan peningkatan kerjaya dan juga menyokong keperluan-keperluan pentadbiran kepada pengurusan atasan. Jadi daripada segi keputusan ataupun sebagainya, kita tak mampu. Kita bukan tugasan kita lah untuk memberi keputusan. Kita hanya memberi perkhidmatan sokongan. Ada soalan bagus tu? Bagaimana sektor pegawai gantian bukan skim PPP yang sambung belajar, kenapa jawatan mereka tak di-full? Yang itu pun bukan skop kita orang, bukan skop kami tu, unit ISIS tu. Sebab dia orang tak nampak soalan tu. Ya. Ada soalan, bagaimana status pegawai gantian bukan skim PPPT yang sambung belajar? Kenapa jawatan mereka tak di-full? Kami tak boleh nak jawab soalan tu. Sebab itu bukan skop kami. Bukan skop kami. Yang ini adalah skop perkhidmatan hari tu. Badan dah lepas. Ya, yang dah lepas. Jadi, saya ulang balik semula tuan-tuan dan puan-puan, unit ISIS ni hanyalah membantu daripada sudut penyediaan data kepada pengurusan. Kami tak boleh membuat keputusan. Kami cuma memberi bantuan kepada sudut data.
Dan apa-apa keputusan berkaitan jawatan dan sebagainya adalah urusan pengurusan yang fikir-fikir dan juga rakan kuasa yang dilantik lah begitu kan. Mungkin skim bukan PPPT. Kita tak cancel. Ganti kita kesuruh Skim bukan PPP. Skim bukan PPPT, rekodnya ada dalam ISIS. Tapi kita gunakan maklumat tu untuk membantu pengurusan dari sudut beri latihan, lepas tu dari sudut penjawatan, rekod penjawatan berapa numbers bilangan dan sebagainya. Tapi daripada segi keputusan kenapa mereka tak dipu dan sebagainya, kita tak boleh menjawab sebab itu bukan bidang kita. Itu adalah bidang penempatan dan perkhidmatan yang sesi sebelum ni. Soalan tu untuk sesi sebelum ni saya tak boleh jawab bagi pihak orang lain. Lepas tu dia sudut ISIS ni dia straightforward tuan-tuan ni. Bagaimana tuan-tuan nak guna ISIS. Dan kalau ada cadangan penambahbaikan, kita akan kumpul. Tapi kita pun tak boleh buat penambahbaikan tu suka hati kita. Kita kena tanya kepada pihak pengurusan, urus dia, okey, sesuai atau tidak, baru kita akan kita akan perbaiki. Ada soalan apa tu? Dia lagi Ada lagi soalan tu? yang mana status okey. Sama, sama. Serius. Ada soalan lagi tuan-tuan? Kalau tak ada soalan ataupun tak ada apa-apa ni, kita mungkin dah boleh tangguhkan kot sesi kita proses update. Ya, proses return perlu update sebulan sekali, tiap-tiap bulan. Sebab return ni dilaporkan tiap-tiap bulan ke kementerian. Bahagian semua manusia dia nak tiap-tiap bulan. Jadi di peringkat JPPKK, bahagian khidmat pengurusan akan lihat data return tu. Kemudian dia akan dia akan panjangkan kepada pihak KPT, pihak kementerian. Terima kasih atas cadangan tu. Kita akan perbaikilah mana-mana yang boleh untuk apps dan Android tu lah. Sorry. Ya. Terima kasih atas cadangan tu. Update sama. Sekali, boleh jual sekali tu. Itu problem banget. Kiranya tiada soalan, boleh ke kita tanya Rustian, boleh tamatkan ke tak? Sekejap lagi tu. Boleh? Kalau tak ada apa-apa, kita tamatkan. Kita ucap terima kasih pada semua pengarah-pengarah dan kita juga mohon maaf lah atas segala kekurangan. Kami ni orang sistem ni straight to the point. Kita tak mahu nak melirik-lirik. Jadi kita straight to the point dan kita kalau ada apa-apa masalah boleh contact kita orang lah. Boleh contact kami. Kalau nak mudahnya Telegram lah, Telegram. Kalau kita Telegram ni snapkan apa-apa isu yang ada tu, kemudian kita akan jawab lah. Kita akan bagi jawab. Kalau cuba melalui PTC. Kalau rasakan nak melalui PTC boleh kita ada group dengan PTC ni untuk kita bantulah apa-apa yang nak yang nak dibantu tu. Jadi itu saja daripada kami serahkan balik. Terima kasih banyak pada semua, pada Rusia. Mudah-mudahan kita dapat berjumpa lagi lah pada sesi-sesi yang lain. Sekian saja daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.